Astaghfirullah, 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 la ilaha illallah, al-hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala
dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian kita, iaitu pengajian kitab Munyatul Musalli, kitab Risalatul Bahjatul Mardiyah yang ada di dalam kitab Munyatul Musalli. InsyaAllah, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian, pada pagi ini kita akan sambung lagi perbicaraan kita berkenaan tentang bab masbuk, yang mana insyaAllah kita cuba berhenti di tempat stesen yang ini insyaAllah. Ataupun kita tengok kalau masalah tu tidak payah, boleh jadi insyaAllah hari ini kita khatam. Kita tengok kita tengok masa insyaAllah. Kita cuba tengok permasalahan-permasalahan di bawah ni. Sebab hari ini permasalahan dia ada satu ataupun dua. Cumanya huraian ni agak panjang. Sebab apa? Sebab kerana banyak pendapat perselisihan ulama. Jadi bila huraian panjang tu, dia kadang ada satu masalah ataupun dua masalah. Tapi yang jadi panjangnya sebab ada perselisihan pendapat ulama. Jadi kita nak pegangnya, bila ada perselisihan banyak tu, kita pegang satu je lah. Yang muqtamad. Yang muqtamad. Baik. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi perbahasan kita, iaitu perbahasan makmum yang masbuk. Jadi baik, kita tengok kembali semalam pembicaraan kita. Semalam kita belajar tentang iaitu fokus ataupun perbahasan yang penting semalam yang berkenaan tentang syarat. Syarat yang dikatakan imam boleh menanggung bacaan Fatihah makmum itu. Yang dikatakan imam tu tak boleh tanggung bacaan Fatihah makmum itu, dia ada 3 kelakuan. Syarat dia mestilah, yang pertamanya, syarat dia mestilah imam itu orang yang mutatahhir. Dia tu bersuci. Apa maksud bersuci? Maksudnya, kalaulah imam tu semayang dengan kita, kita ni orang yang masbuk. Kita ni orang yang masbuk. Kemudian, bila kita masbuk, tiba-tiba, bila habis semayang, imam tu terlupa kata dia tu tak ada air wuduk. Dia tu tidak ada semayang. Makmum yang masbuk tadi tu, imam dah tak tanggung bacaan Fatihah dia. Imam dah tak tanggung rakaat dia. Bila imam dah tak tanggung rakaat dia, maka dia kena tambah 1 rakaat lagi. Contoh. Contohnya kalau dia tu masbuk pada rakaat yang pertama. Contoh kita kata rakaat pertama. 2, 3, 4 tu terpakailah. Rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat tu dah terpakai. Rakaat pertama tak terpakai sebab dia datang tu pada ketika imam dah rokok. Dia pun rokok. Jadi tiba-tiba lepas habis salam, imam bagi tahu kata, Allah, aku lupa kata tadi. Aku lupa ambil uduk. Bila makmum tadi dia tahu dah dia tu masbuk tadi, maka dia terus bangun tambah 1 rakaat. Sebab kita kira masbuk pada rakaat pertama tadi je lah. Jadi imam dia tidak menanggung rakaat ataupun bacaan Fatihah bagi makmum yang masbuk tadi. Sebab apa? Sebab dia tu dengan sebab dia tidak mutatahhir. Syarat dia mesti mutatahhir. Itu yang pertama. Yang kedua pula, syarat yang kedua, imam itu dikatakan dia bukanlah pada rakaat yang lebih, iaitu rakaat yang kelima. Bagi contohlah. Kalau contoh makmum tu datang rakaat kedua. Contoh. Bila dia ikut imam tu, tiba-tiba imam naik pada rakaat yang 5, rakaat yang lebih. Kita ni orang tak tahu. Kita berikut imam lah.
Padahal kita tahu kita masbuk dah. Sebab apa kita tahu nak masbuk? Sebab waktu kita tahiyat awal tu. Biasa kita nak cam tu biasa tahiyat awal tu lah. Kita masuk rakaat kedua. Kita masuk rakaat kedua, kita turun tahiyat awal. Nampak tak? Bila tahiyat awal, 2, 3, 4 lah. Kita tahulah. Tiba-tiba kita pun, contoh kata, kita terlupa juga. Tengok imam naik rakaat kelima. Tiba-tiba kita ikut, ataupun kita kata, kita ikut imam juga. Rakaat kelima tu. Sebab kita rasa was-was. Maka di situ, rakaat yang kita buat tu, nisbah kita rakaat yang keempat. Tapi nisbah imam rakaat kelima. Di situ imam dah tak tanggung bacaan. Imam dah tak tanggung rakaat kita. Sebab apa? Sebab rakaat kita tak dikira. Sebab tidak dikira kerana imam tu buat rakaat yang lebih. Maka apabila imam beri salam, kita kena tambah 1 rakaat lagi. Kita kena tambah 1 rakaat lagi. Tu kena ingatlah. Sebab imam dah tak tanggung bacaan ataupun rakaat bagi makmum yang masbuk. Sebab apa? Kerana rakaat tu dah lebih. Syarat yang ketiga pula. Syarat ketiga ni mudah. Mestilah makmum yang masbuk tadi, nak dikirakan mendapat rakaat itu, mestilah dia sempat tomak ninah bersama imam pada ketika rokok. Dengan sekurang-kurang rokok maksudnya, sekurang-kurang rokok maksudnya dengan tomak ninah. Tomak ninah ni lebih kurang, kadar masanya lebih kurang 2 ataupun 3 second. Maka kalau kita sempat rokok bersama imam, dalam keadaan tomak ninah, maka dikatakan kita mendapat rakaat itu. Habis itu, itu dah ada pembahasan semalam lah. Baik. Kemudian ini pembahasan lain pula. Ini pembahasan lain pula. Dan jika masyghul ia makmum yang masbuk. Muka surat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baris yang ke-15 daripada bawah. Baris yang ke-15 daripada bawah. Muka surat 6, baris yang ke-15 daripada bawah. Tengok. Ini perbahasan dia detail sikit ni. Dia ada khilaf. Dia ada, bila sebut khilaf, dia ada perselisihan ulama. Dan jika masyghul ia makmum yang masbuk tadi dengan membaca zikir yang sunat. Apa masyghul? Kitab Rumi 170. Masyghul ni maksudnya sibuk. Tulis itu. Kalau Arab ni syaghal. Masyghul, isim maf'ul. Dan jika disibukkan. Saya itulah nak terjemah itu. Dan jika disibukkan. Ia makmum yang masbuk tadi disibuk dengan apa? Dengan membaca akan zikir yang sunat. Sibuk, betul. Dengan membaca akan zikir yang sunat. Apa dia zikir yang sunat? Dulu saya dah beritahu dulu lah. Apa dia zikir yang sunat dalam sembahyang? Tolong bagi tahu seorang, nak tengok. Nampak ke tak nampak dulu saya ajar tu? Apa dia zikir yang sunat? Apa dia zikir yang sunat? Tolong bagi tahu seorang. Pakak-pakak tengok buku balik. Mana. Cari. Mana zikir sunat dulu. Apa dia zikir sunat? Baik. Betul. Kak Lina betul. Doa iftitah dan isti'azah.
Isti'azah tu panggil ta'awuz. Ta'awuz dia pun dia. Isti'azah pun dia. Baik. Itu zikir yang sunat. Jika disebutkan ia makmum yang masbuk dengan membaca akan zikir yang sunat, iaitu doa iftitah dan isti'azah. A'udzubillah tu lah. A'udzubillah minasyaitanir rajim tu. Duk sibuk baca tu. Jawab dia tu. Masalah dia gini. Kalau kita ni orang masbuk. Datang-datang Allahu Akbar. Lepas tu kita baca doa iftitah. Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsiran subhanallah. Tu. Kita orang masbuk dah. Ataupun kita Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Dia kata apa? Wajib dibaca ini wajib atasnya, tambah sikit. Wajib atasnya, atas orang yang masbuk tadi, wajib apa? Oleh dibacakannya. Oleh dibacakannya. Oleh dibacakannya akan Fatihah. Kena baca Fatihah juga. Baca tu sampai habis ke? Tengok. Katanya baca tadi tu qadar huruf. Qadar huruf tambah sikit. Yang telah membaca. Qadar huruf yang telah membaca ia. Yang telah membaca ia makmum yang masbuk. Membaca akan zikir yang sunat. Akan zikir yang sunat mana? Yang membimbangkan dia. Yang membimbangkan dia. Yang membimbanglah ia. Membimbang ni yang sibuk lah. Yang sibuk. Yang membimbang tu nak kata, bimbang apa Ustaz? Risau ke? Bukan. Yang ni yang membimbang, yang ni yang menyebutlah. Yang mensibuklah ia makmum yang masbuk tadi, akan zikir yang sunat. Baik. Jadi kena ingat, ini wajib. Kita dah tahu kita orang masbuk. Tiba-tiba dia ni orang jenis sempurna, jenis orang jenis orang buat kerja ni nak buat dari awal sampai habis. Dia tak biasa buat setengah punya kerja. Contohlah jenis orang cemat. Cemat lah katakan. Dia pun kata Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira alhamdulillah. Batu baca elok. Tiba-tiba. Tiba-tiba nak lagu mana? Duk baca tu. Tengok. Bila baca tu tengok-tengok imam pun rokok. Imam pun rokok. Allah. Tak habis lagi ni. Baca doa iftitah. Bila tak habis baca doa iftitah, dia kena baca Fatihah. Tapi Fatihah tu kena baca habis ke? Tak. Dia wajib dia menggantikan. Kadar huruf yang dia baca zikir sunat tadi tu wajib dia ganti dengan Fatihah. Contoh gini. Tapi kadar huruf payah kita nak tahu kan. Kita ambil masa lah. Senang. Kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran subhanallah bukratan wa asila. Allahu Akbar. Imam rokok lah. Nak rokok boleh tak kita? Tak boleh lagi tu. Kena gantikan kadar baca Fatihah kita. Masa ni berapa lama tadi? Allahu Akbar kabira. Catat kata-kata 7 saat. Kita baca Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lepas tu kita turun rokok. Sebab apa baca gitu? Sebab kita gantikan baca Fatihah kita sekadar banyak mana kita baca doa iftitah tadi, banyak itulah kita gantikan Fatihah. Wajib kita gantikan. Wajib dibacakan.
Tak boleh baca sampai habis. Sebab kita orang masbuk. Baca sekadar mana kita gantikan daripada doa iftitah tadi. Ni nampak tak apa senang ni, senang je kan. Sekejap lagi ada khilaf tu payah sikit. Ada khilaf sekejap lagi. Terpayah sikit. Ni perbahasan dia buka dah. Dia dah buka soalan ni, sekejap lagi dia meleret je. Sekejap lagi. Dia meleret tu, sekejap lagi yang payah sikit tu. Baik. Fahamkan soalan tadi dulu Jadi soalan tadi tu, perbahasannya berkenaan tentang orang duk sibuk, duk baca benda yang sunat. Sedangkan dia orang masbuk. Kalau orang tanya kita soalan lah. Ustaz macam mana Ustaz? Saya ni angkat takbir terus baca doa iftitah Ustaz. Tapi saya orang masbuk. Lepas tu bila imam rokok, saya kena rokok sekali ke Ustaz? Kalau orang tanya kita macam mana nak jawab? Payah juga nak jawab saya sekali tu. Kalau orang tak biasa jawab tu, tak apa ikut imam lah, kita masbuk. Tapi aku duk baca doa iftitah tadi. Imam tak rokok lagi. Tapi aku orang yang masbuk. Kalau orang tanya kita. Tapi aku orang yang masbuk. Tapi aku bacalah tadi sekejap. Aku bacalah doa iftitah. Tiba-tiba imam nak rokok tadi tu. Aku pun. Nak baca Fatihah ke? Ataupun aku nak kena rokok? Kalau orang tanya kita macam mana? Payah juga nak jawab tu. Kalau tak ada ilmu. Jawapan dia pun payah. Takkan dia kata tak apalah rokok terus dengan imam sekali kita orang masbuk. Itu jawapan tak tepat. Lagi pula orang tak ada ilmu dia jawab gitu. Itu semua jawapan guna akal. Jangan cakap gitu. Dia jawapan dia kena cakap, kena baca Fatihah juga tapi bukan sampai habis. Gantikan dengan perkara yang sunat tadi. Bagi tahu macam tu. Boleh jelas. Banyak mana kita baca tadi. Payah Ustaz kita nak kira tu. Agak-agak lah. Agak-agak kita baca Fatihah tu. Kita ganti dengan Fatihah tu kalau Allahu Akbar kabirah wa kasirah. Contoh. Banyak tu lah kita ganti. Dalam 5-6 saat ke 7 saat ke 10 saat ke. Orang kita masak pun pandai agak-agak bubur gula dengan garam. Tak ada nak bilang tu berapa banyak nak letak apa tu nak masak nak masak kari tu nak letak garam banyak mana Orang kita kan selalu letak lah. Alah sesudu apa? Camca kecil. Sudu kecil. Sudu kecil macam mana tak boleh nak bajet lah. Berapa banyak butir dia. Orang tak cakap lagu tu. Buat malu kat orang. Dia maklum sekadar mana. Agak-agak lah. Orang semayang begitu juga. Bukan agak-agak semayang. So, kadar mana yang kita nak ganti tu. Baik. Baik. Itu tak apalah. Mudahnya kan. Okey baik. Satu masalah. Atau qadar masa. Atau qadar masa diamnya. Diam orang masbuk. Orang masbuk dah. Allahu Akbar. Dia tak baca doa iftitah. Isti'azah pun tak baca. Dia apa? Dia diam. Duk galik Dah datang lambat dah. Kawan tu masbuk dah. Angkat takbir diam pula dah. Diam pula dah. Ni masalah kedua ni. Masalah pertama tadi dia duk kalut duk baca. Duk sibuk duk baca zikir sunat. Dan itu iftitah dengan auzubillah lah. Ni dia diam pula dah. Ni masalah fiqh boleh berlaku. Walaupun kita tak terlintas dalam fikiran kata Ustaz, ada ke Ustaz orang diam? Wallahualam. Kau ada banyak masalah kat luar. Luar semayang. Tiba-tiba dah setengah semayang tu, terleka sekejap dia diam. Dia tengok, imam rokok habis. Lagu mana? Tengok. Atau qadar masa diamnya, diam bagi makmum yang masbuk. Contoh kalau dah baca satu ayat doa iftitah, diganti dengan satu ayat Fatihah, boleh ke Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Kalau kita tahu satu ayat macam mana. Kita, Allahu Akbar kabira. Ganti Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tu ganti tu. Satu ayat. Ingat Bismillah wajib dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Bismillah itu dia masuk di dalam Fatihah. Tu kena ingat Bismillah itu masuk dalam Fatihah. Tu dia.
Baik. Tengok. Kemudian. Ni masalah diam lah. Ha. Jika ia makmum yang masbuk diam. Ha. Ha. Jika ia makmum yang masbuk diam. Ha. Dan hendaklah, tambah sikit. Dan wajiblah. Kalau diam tu biasa juga buat, Ustaz. Baru mula baca Fatihah. Yalah. Tapi kalau diam tu, diam berapa lama, tengok berapa saat. Jadi kalau kita dah baca Fatihah, kita gantikan dengan diam tu berapa saat. Agak-agak mungkin satu ayat ke. Kita baca Fatihah juga, kita diam lama. Atau baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Gantikan diam tu berapa lama tadi kita diam tadi. Tu dia. Tapi bukan syarat habis Sebab kita makmum yang masbuk. Baik, tengok. Dia kata, jika ia makmum yang masbuk diam. Dan hendaklah, dan wajiblah. Dia kalau baca kitab Jawi, dia ada alunan dia. Saya baca tu, ia tu bukan sahaja tu. Dia ada alunan bacaan kitab Jawi. Dia orang nak baca kitab. Dulu saya baca kitab Jawi tak pandai. Macam mengaku. Kita dulu waktu mengaji dulu, yelah, buat-buat nak pandai mengajar. Time-time tu buat nak belajar-belajar. Duk mengaji kitab Jawi, dengar banyak kali, dengar Tok Guru mengajar. Tapi nak baca tak boleh. Sebab dia punya tune tak dapat. Dia punya zauk tak dapat. Dia tak boleh baca. Jika ia diam, dia tak baca gitu. Orang nak baca kitab Jawi, dia tak baca gitu. Dia ada penuh perasaan dia tu. Baca tu memang apa yang kehendak musannif tu. Baik, ni soalan. Ustaz macam biasa buat baca yang sunat, tak sempat baca Fatihah, terus rokok sama imam, kena ganti solat. Nanti jawapan tu kat bawah tu ada. Jawapannya sebab dia ada pecahan lagi, bukan boleh senang ganti solat macam mana. Sebab kita punya masalah tak habis lagi ni. Ni nak lerek ni sampai habis tatmim masalah. Dia melerek ni. Ni soalan ni semua ada ni. Ni tengok. Sagi saya jawab. Baik, tengok. Dia kata atau qadar masa diamnya. Jika ia diam, jika ia makmum yang masbuk diam. Dan hendaklah, tambah. Dan wajiblah, tambah sikit. Dan wajiblah atas ia makmum yang masbuk. Dan wajiblah atas ia makmum yang masbuk. Wajib apa? Oleh ijtihad pada yang demikian itu. Ijtihad ni kira-kira. Agak-agak orang kita panggil. Wajib oleh ijtihad pada demikian itu, yakni tulis kadar masa diam tu. Kena tahu berapa lama masa kita diam tadi. Wajib apa? Dengan sekira-kira ghalib zannya. Apa ghalib zannya? Sangka beratnya. Kita sangka berat. Kena sangka kuat mana? Sangka kuat berapa saat? Berapa lama kita diam tadi? Tu dia. Sekira-kira ghalib zannya, ini berat ataupun kuat sangkanya. Kuat sangka ni maksudnya berat kita tu, berat hati kita tu berapa banyak. Tu maksud dia. Sama ada pada surah ini. Surah tu gambaran. Bukan surah baca surah tu tu dia. Tak clear saya punya kitab lama kan. Kadang-kadang tak clear. Tengok balik takut.
Surah ini. Okey, baik. Maka wajib tengok jawapan dia kata. Sama ada pada surah ini. Apa? Pada gambaran ini. Ini pada gambaran makmum yang masbuk ini. Sama ada apa? Membaca daripada Fatihahnya. Ini membaca ia makmum yang masbuk. Membaca daripada Fatihahnya. Fatihah makmum yang masbuk. Sesuatu. Yang ini dia kena cakap gini. Membaca sesuatu daripada Fatihahnya. Dia kena kalihkan ayat. Dia sebenarnya terjemahan daripada kitab Arab sebenarnya. Syekh Daud ni. Dia terjemahan daripada kitab Syiar, daripada kitab Arab. Tu dia. Baik. Tengok. Jadi nak cerita apa? Satu sikit lagi. Atau tiada ataupun atau baca. Ataupun tiada baca. Baik. Jadi ni masalah, kena tahu masalah dulu. Baru tahu jawapan. Kita masalah tak tahu, jawapan tahu. Tu pelik. Itu pelik baik. Masalah ni masalah makmum yang diam tadi. Cerita dia. Jadi makmum yang diam tadi, yang Haji Khairul tanya tadi, sama dengan ni soalan ni. Dia diam, wajib dia kena kira, wajib dia kena agak-agak pada masa dia diam tadi tu dengan sekira-kira berat sangkanya. Maksudnya kuat sangka dia tu, sama ada gambaran masbuk ini membaca ia daripada Fatihah, ataupun tiada baca. Dia diam tu gini. Sama ada dua persoalan. Ataupun dia diam terus. Allahu Akbar. Ya, tiba-tiba iman nak rokok dah. Baru tersedar. Baru nak baca Fatihah. Ataupun dia diam sekejap. Lepas tu dia baca Fatihah. Diam kejap tu dia kena gantikan. Walaupun dia baca Fatihah juga sempat, tapi kena gantikan berapa saat dia tinggal tadi. Waktu dia diam tadi. Tu kena kira. Payah juga bukan sesenang. Kita benda semaya ni bukan duduk relax. Bukan semaya nak relax gitu tak. Benda yang wajib kita kena baca Fatihah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kena baca. Waktu dia diam tu kena gantikan. Baik. Jawapannya apa? Tu nak cerita kata, hendaklah dia ijtihad. Hendaklah dia kira. Wajib tu. Pada kadar masa itu dengan sekira-kira berat zonnya. Berat zonnya maksudnya kuat sangkanya. Zon ni sangka. Kan kita kata husnul zon. Sangka baik. Husnul tu baik. Zon tu sangka. Habis kalau ghalib zon, yang ni kuat sangka ataupun berat sangka ghalib. Ghalib berat ataupun kuat. Baik, jawapan apa? Tengok. Tapi jawapan ni maksudnya dia kena ijtihad lah. Tu jawapan dia. Ijtihad dia kena pilih. Baik. Itu masalah lain. Masalah ni pula. Ni jawapan. Maka jika ini soalan tadi siapa tu? Salasiah tadi. Hajah Salasiah tadi. Ni soalan ustaz, macam mana ustaz? Dia duk baca Fatihah tadi, mana soalan tadi? Ustaz macam biasa buat baca yang sunat, tak sempat je Fatihah turun rokok sama imam, kena ganti solat tak? Ni tengok. Itu jawapan Hajah Salasiah tu ada belakang lagi. Ni tengok. Ni masalah ni nak lebih kurang. Tapi soalan yang Hajah Salasiah belakang lagi, ini tengok nak lebih kurang soalan dia, tengok. Maka jika membaca ia
ia makmum yang masbuk. Maka membaca ia makmum yang masbuk akan qadar yang wajib atasnya. Tulis itu. Akan qadar, yakni tulis di tepi. Dobit di tepi, iaitu akan bacaan yang wajib atasnya. Iaitu akan bacaan yang wajib atasnya. Itu maksud kata membaca ia akan qadar yang wajib atasnya. Apa maksud qadar? Iaitu akan bacaan yang wajib atasnya. Bacaan yang wajib. Tengok. Jika dia baca akan qadar wajib. Kemudian. Dan wajib atas ia. Wajib ia tu makna wajib atas ia. Dan wajib atas ia makmum yang masbuk. Wajib oleh rokok. Wajib rokok tu serta dapatnya dapat makmum yang masbuk akan imamnya. Imam bagi makmum yang masbuk tadi. Wajib kita kena rokok sekali dengan imam. Wajib ia makmum yang masbuk oleh rokok serta didapatnya. Serta didapat makmum yang masbuk akan imamnya. Wajib apa tu? Di dalam rokok. Jadi masalah ni apa pula? Masalah ketiga ni. Dia kata, kalaulah kita dah baca banyak kadar mana Fatihah tadi tu, kemudian wajib kita rokok serta mendapatkan imam dalam rokok tu. Dan dapat ia makmum tadi tu akan tomak ninahnya. Tomak ninah bagi makmum yang masbuk. Sekurang-kurang nak kata dapat rokok tu, mestilah tomak ninah. Kita kena ingat tu Nak kata kita dapat rakaat tu tak dapat, ataupun tak dapat. Nak kata kita dapat tu, mestilah sekurang-kurang rokok. Kalau orang tanya, apa sekurang-kurang rokok? Iaitu tomak ninah bersama imam pada ketika rokok. Lebih kurang 2 ataupun 3 second. Itu dikatakan orang tu mendapat rakaat dia tadi. Ni kadar dia baca Fatihah ni. Kalau dapat baca Fatihah lah. Tengok. Tapi syarat dengan yakin. Kena yakin. Kena yakin. Tulis itu. Dengan yakin. Tomak ninahnya dengan yakin. Yakni di dalam rokok serta imam. Dobit tepi. Yakni di dalam rokok serta imam. Mestilah kita yakin kata kita bertomak ninah sekali dengan imam tu. Mesti kita kena yakin. Tu kena ingat. Kena yakin baik. Maka didapat akan makmum yang masbuk tadi akan rokaat bagi makmum yang masbuk. Ni senang lah ni. Tak apalah ni. Sekejap lagi kan bawah tu dia pecah-pecah masalah lagi. Tengok. Sekejap lagi soalan yang Ajar Salasiah ni, sekejap lagi saya nak jawab. Bagi nampak kitab dulu, sekejap lagi dia terang tu. Dia terang habis tu. Tengok. Baik. Dan jika mengangkat oleh imamnya. Imam yang masbuk akan kepalanya daripada rokok. Ni masalah. Dah angkat kepala dah Ustaz. Lagu mana Ustaz ni? Dan jika mengangkat oleh imamnya akan kepala imam.
Daripada rokok. Tulis. Daripada rokok, yang ni kepada i'tidal. Kepada i'tidal. Daripada rokok, yakni kepada i'tidal. Tulis itu. Dia mengangkat kepala tu. Daripada rokok kepada i'tidal. Dan ia. Ni masalah apa ni? Tengok sikit. Saya nak urai masalah ni. Dan ia makmum yang masbuk. Ya betul. Dan ia makmum yang masbuk, tamamlah bacaannya, bacaan makmum yang masbuk akan Fatihah. Ni masalah apa? Masalah ni, dia duduk baca Fatihah sampai habis juga. Sampai imam tu bangkit daripada rokok pada i'tidal. Duk habis juga kan baca Fatihah juga. Ni masalah berlaku. Ni orang dulu dah buat dah. Ulama dulu buat dah masalah. Boleh ada tak zaman ni? Ada juga berlaku. Yang jenis tak tahu tu habis juga baca Fatihah juga. Ni nak habis juga baca Fatihah. Dia jenis bangsa orang, jenis cemat dan jenis nak sempurna. Buat satu-satu ni mesti kena habis juga. Tapi nak buat lagu mana ni? Ni tengok ni. Nak dia kata apa? Dan jika mengangkat oleh imamnya akan kepalanya daripada rokok, yakni pada i'tidal. Dan ia, padahal ia, tambah sikit. Dan tu padahal. Dia panggil wawu hal. Dalam bahasa Arab dia panggil wawu hal. Padahal ia. Kalau padahal ia ni, bahasa baru kita panggil manakala ia. Tu dia. Payah nak terjemah bahasa sekarang. Baca Fatihah satu nafas. Jadi makruh lah kalau baca satu nafas tu. Tengok. Kalau baca satu nafas, kalau dengan tajwid atau orang langan, tapi kalau satu nafas macam jadi orang negro yang ada dalam tu, tak apa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Batu al-ha. Tu tak apa. Satu nafas juga. Dengan lambat-lambat. Ini satu nafas duk gaduh. Bismillahirrahmanirrahim. Tak jadi satu nafas itu. Buat malu kat orang satu nafas baca. Tapi nafas tak panjang mana pun. Kalau macam orang negro yang dalam viral tu, tak apa. Tu saya angkat tangan tu. Dengan lagu lagi. Dengan tajwid lagi. Tu kita angkat tangan. Telah cari orang Melayu kita kalau buat itu, tak apa. Settle. Tak apa itu. Tapi kalau satu nafas, banyak perkara juga. Susah lah. Tapi sah, semuanya sah. Semuanya tetap sah. Sempurna tak semua, kita tengok bacaan dia lagu mana. Tu je. Baik, tengok ni. Ini baca satu nafas, tapi nak kejar kat imam. Lagu mana tu? Baca satu nafas, tapi nak kejar kat imam. Tu. Nampak tak sedap tu? Makruh kalau tergesa-gesa. Kalau pekerjaan yang tergesa tu makruh. Jangan buat lagu tu. Kita dah tahu kita orang masbuk. Turun sajalah, buat apa? Apa susah kita masbuk kan? Tu dia. Baik, tengok ni. Ni lagu mana ni? Jawapan tak ada lagi ni. Tengok dia kata. Dan tamamlah manakala, dan ia tu, yang ni wal hal ataupun manakala. Maksud Ustaz tu, yang kita 5 saat, maka bila imam rokok kita sambung Fatihah 5 saat juga baru kita rokok. Ya, macam tu lah. 5 saat jugalah. 5 saat lah, macam tu lah. Kena ganti juga. Sekejap ada khilaf. Ada setengah ulama tak ganti. Tapi mana kita nak pegang? Ni kita nak pegang. Tengok. Dan ia tu padahal. Ataupun manakala ia. Tu bahasa baru sekarang. Bahasa moden sekarang panggil manakala. Wawu hal panggil manakala. Manakala ia makmum yang masbuk, tamamlah bacaannya, tamamlah oleh bacaan akan Fatihah. Maksudnya sempurnakan. Tamam tu sempurna. Sempurna oleh bacaan akan Fatihah. Satu.
Kitab tu atau ke dan? Lepas dah tu. Ataupun dan. Tolong tulis. Kitab saya ni kena repair. Atau tiada dapatnya. Tak mau atau nak dan. Kitab tu tulis atau ke dan. Dia tak sama atau dengan dan. Kalau atau boleh kita pilih. Kalau dan tu hukum dia lain. Tak kena. Atau tu tolong baiki. Tolong repair. Tulis dan. Tak mau atau. Nak dan. Kitab ni ada jatuh. Hati-hati Lepas tu kalau saya mengajar tu. Saya bukan saja ia tu rujuk pada mana tu. Itu semua kena perhati. Saya cakap tu bukan sahaja. Saya cakap satu-satu dalam kitab tu. Kalau tuan-tuan tak tulis tu. Saya baca tu cuba tengok. Saya baca dalam kitab tu. Mesti ada berlainan sikit dalam kitab. Betul tak? Kalau perasan lah. Kitab Rumi tak kena. Dan. Dia nak dan. Nak dan nak dan. Tu dia. Baik, tengok. Dan tiada dapatnya. Bukan atau Dan tiada dapatnya. Dapat imam masbuk tadi. Imam pula dah. Dan tiada dapatnya makmum yang masbuk tadi. Akan imam di dalam rokoknya. Tak dapat apa? Akan tomak ninah sertanya serta imam pada rokok. Dia dah habiskan baca Fatihah. Bila dah habiskan baca Fatihah tu. Jadi dia tak sempat lah. Tak dapat lah dia nak bersama imam tu pada rokok. Sekurang-kurang rokok berapa? Iaitu tomak ninah. Sertanya serta imam pada rokok. Tak sempat. Sebab apa? Sebab dia duk sibuk ataupun dia duk menghabiskan baca Fatihah tadi. Lagu mana ni? Ni jawapan dia. Kata dia, maka luputlah. Tambah sikit. Maka luputlah daripadanya. Maka luputlah daripadanya. Daripada makmum yang masbuk tadi. Luput. Oleh rakaatnya. Oleh rakaat makmum yang masbuk. Jadi rakaat dia luput. Apa maksud luput? Tak dikira. Ataupun kita panggil dilarakan rakaat dia. Tu maksud dia. Tengok. Habis tu bila luput lagu mana nak buat? Maka hendaklah. Ini wajiblah. Maka wajiblah. Maka wajiblah atas ia makmum yang masbuk tadi. Oleh datangkan. Yang ini oleh mendatangkan. Wajib mendatang apa? Wajib mendatangkan serakaat lagi. Kena tambah satu rakaat lagi. Habis tu Ustaz, tadi saya dah baca Fatihah tadi Ustaz. Saya dah baca Fatihah Ustaz. Dah habiskan baca Fatihah dah. Lepas tu imam nak naik i'tidal. Saya bawa rokok. Kira saya dapat lah Ustaz rokok tadi. Rakaat tadi. Tak dapat. Sebab apa? Ma'alish, tak dapat. Sebab apa tak dapat? Sebabnya duk pergi suruh habiskan baca Fatihah buat apa? Kita kan orang yang masbuk, bukan orang muafiq. Bila masbuk, bila tak sempat bersama dengan imam pada ketika imam rokok dengan kadar tomak ninah, maka dikira luputlah rakaatnya. Walaupun dia habis baca Fatihah tadi. Ma'assalamah, habis, tak boleh. Habis tu, tambah serakaat lagi tu bila? Bila tambah rakaat tu? Yang ni, kemudian daripada salam imamnya. Tu dia. Lepas daripada salam imam, dia kena tambah satu rakaat lagi. Habis itu. Ni ada lagi ni. Ni. Sekali lagi, bawah sikit tu ada bracket dan tu. Tu dah khilaf. Lagi, tu tak ada payah mana baik tengok. Dan jika angkat oleh imam akan kepalanya. Ni masalah lain pula. Jenuh ngaji kitab Jawi
Nak tahu semua kitab jauh semua dan belaka semua. Dan jika, dan. Nah. Kenapa ada dan sokmo dan? Ustaz. Dan tu kalau mengaji bahasa Arab tu dia tertangan waw. Dia panggil waw tu ni waw istiqnaf indan nahwiyin. Maksudnya dia kena cakap gini sebenarnya. Dan jika ini dan bermula jika angkat oleh imam. Tu nak cakap gitu sebenarnya. Tapi dia hazah lah. Syekh Daud buang tu bukan sebab apa. Dia ingat orang yang mengaji kitab Jawi ni orang pandai belaka dah lah. Kita ni dah lama tak mengaji kitab Jawi. Dah tinggal lama. Tiba-tiba jumpa asyik dan ni Ustaz. Semua dan. Kitab zaman sekarang mana ada dan Ustaz? Memanglah. Sebab apa? Sebab kitab Rumi zaman sekarang tak dan. Tak dan nak buat. Kata dan tu apa? Dia pun tak apa-apa nak faham dan tu apa. Kalau orang belajar bahasa Arab, dan tu sebenarnya bukan dan dihubungkan dengan sebelum tu, tak ada. Dan tu dia panggil istiqna' indan nahwiyin. Maksudnya permulaan cerita baru. Betul Kak Lia. Dan tu dia nak cerita permulaan yang baru. Dan bermula. Nak cerita baru. Dia kena faham tu. Ayat orang dulu lain. Baik. Bismillah. Begitu juga. Tak apa nak sangat. Kalau begitu juga tu tak apa nak sedap. Kalau bahasa orang dulu kata, habis tu titik bermula jika angkat. Boleh juga. Begitu juga pun boleh. Kalau nak bahasa sekarang. Salam Ustaz. Kalau kita dah sampai maghdubi alaihim imam rokok. Kita kena habiskan Al-Fatihah atau rokok bersama imam. Tanya dulu kita orang masbuk ke orang muafiq. Kalau kita orang yang masbuk, dah sampai wailul maghdubi alaihim. Tengoklah imam, kalau tak sempat nak buat mana, kita kena rokok. Kalau kita orang masbuk kena ingat, kena rokok bersama imam. Tak kira lah sampai maghdubi alaihim ke. Tapi biasa kalau maghdubi alaihim tu dah pendek dah, boleh habis. Ghairil maghdub Allahu akbar bi'ani waladdallin. Tak sebut amin pun tak apa, benda sunat. Amin tu kan benda sunat. Kita tahu orang masbuk dah, kita ambil yang wajib. Nampak tak? Ghairil maghdubi alaihim Allahu akbar waladdallin. Allahu akbar terus rukuk. Tak sebab amin. Tu dah tambah 2 saat lah, dah 1 saat 2 saat dah. Jenis dapat imam yang jenis rokok tak lama tu, jenuh cerita. Sebab tu kita kena ikut imam jugalah. Tapi kalau boleh, kalau maghdubi alaihim tu memang nak habis dah. Kalau boleh tak payah sebut amin tu lah. Tapi kalau kita tahu imam kita ni memang jenis lama sikit waktu rokok, tak ada masalah. Macam ni lah saya kat tempat saya surah ni, saya tahu. Imam saya ni, imam pun orang muda, budak lagi. Umur 18 gitu. Kalau dia rokok tu dah lama sikit. Kalau dah sampai maghdub, biasanya dah lebih 7 saat. Dah jadi makmum muafiq. Kita tengok Haji atau Haji Ekor. Tengok dulu. Tengok dulu kita ni dalam orang muafiq ke masbuk. Kalau muafiq kena habiskan juga. Tak nanti ikut imam. Biar imam pergi terlepas pun tak apa. Imam terlepas pun tak apa. Imam lepas sampai rokok yang tidak pun tak apa. Sebab kita muafiq. Tak gaduh. Sebab kena habiskan Fatihah. Nak cerita ni masbuk ni. Masbuk ni. Kita main lambat dah. Lepas tu baca Fatihah tu lama pula dah. Sampai ghairil maghdubi alaihim. Tengok. Imam baru rokok. Kalau kita kena imam tu lah. Kalau imam kata imam ni jenis lama sikit waktu rokok ni. Tak apa. Tak payah. Tapi tak payahlah sebut amin tu. Takut nanti kan tak sempat dengan imam, dah rugi rakaat kita. Kena tambah 1 rakaat. Rugi lah. Paling kurang, kena ada tomak ninah bersama imam ketika rokok. Baik, tengok. Ni masalah lain, tengok. Dan jika angkat oleh imam akan kepala imam.
Mengangkat tu daripada rokok. Tulis. Daripada rokok, yakni kepada i'tidal. Padahal tu kita terjemah manakala zaman sekarang ni. Manakala ia, yakni bermula ia makmum yang masbuk tu belum lagi sempurna. Belum lagi sempurna. Depan sempurna apa? Ada lagi tak? Belum lagi sempurna, lagi membaca. Ada lagi tak? Tolong tulis orang. Selepas daripada sempurna tu ada perkataan lagi tak? Lagi. Ada tak? Lam alik gaya. Ada tak? Tolong tulis. Selepas daripada perkataan lagi sempurna, betul lagi membaca. Ada lagi. Ada tak perkataan lagi? Ada. Tolong bracket. Tolong buat kausain. Itu tak mau. Kita nak begini. Padahal ini bermula. Ia makmum yang masbuk. Belum lagi sempurna membaca. Lagi tu kita bracketkan. Tak mau. Cemak kita kena baca kitab. Tok guru saya dulu kalau baca kitab cemak sungguh. Dia tak boleh buat tak boleh. Kitab tu tengok baca. Ni jatuh ke ni tambah ke jatuh. Cemak sungguh baca kitab. Kita kalam ulama' ni kita kena jaga sungguh. Ni tambah ke ni kurang. Jadi kita halusi betul. Padahal kalau kita fikir balik, ni fikir dengan akal kita lah kan. Alah ustaz, lagi sebenarnya lagi membaca. Sama je ustaz, lebih kurang je makna dia. Tapi kenapa saya kata ni ada tambahan sebab apa? Sebab apa saya jaga tu? Sebab saya nak jaga kalam Syekh Daud. Takut-takut Allah Ta'ala dakwa saja. Memang kita fikir dengan akal tu mudah je benda. Alah tambah lagi dia ustaz. Kenapa ustaz nak sampai puas satu sekali? Sebab kita kena cermat. Jaga perkataan ulama' dulu. Walaupun ada satu ayat pun, kadang lebih kurang je. Tapi kita mengaji kitab dia ni, kena betul-betul lah belajar. Macam tu lah. Ibaratnya kita makan lah. Kita makan nasi lauk ikan. Tulang kecil je pun makan terus itu tak apa. Mudarat kita tak tahu lagi, kok tercekik kan? Makan ikan, makan ikan. Dapatlah ikan, Allah. Dapat ikan apa tu? Lampam lah dah. Ikan lampam tulang banyak. Kena pilih tu. Tak apalah Ustaz, makan je. Dok kira apa? Dan ni telan kenyang sudah. Oh, kira tu. Sebab kalau tiba tercekik mudarat lagu mana? Begitu juga perkataan ulama' pun. Lebih kurang je makna Ustaz. Memang betul lebih kurang. Tapi kalau boleh kita nak lengkapkan ayat tu, kita jaga perkataan ulama'. Kan bagus kalau kita jaga gitu. Kan bagus kalau kita buang tulang sikit-sikit tu, buang. Sedap juga. Sedap tak makan? Sedap lah makan. Rasa sedap, relax kan. Perut lawa je terima kan. Makan kan. Tak ada tercekik kat tulang. Dekat leher dan sebagainya. Macam tu lah. Baca kitab ni memang menguraikan benang tali yang kusut. Yang itu sebab selalu pening bila baca balik seorang-seorang. Betul lah. Tali benang tu dah kusut, kena buat sini, kena bagi tegar balik. Kena tarik. Kitab jawi lagu tu. Tapi nikmat baca kita ngaji ni nikmat sebenarnya. Jangan pening kepala Allah, pening tengok tak jawi ni. Payahnya Syekh Daud ni. Syekh Daud ni siapa dia? Kitab ni berapa ratus tahun dah. Hampir 200 tahun tak silap. Nanti tengok nanti akan datang berapa. Dia karang kitab ni zaman tahun bila. Nanti kita tengok lagi. Mari tengok. Kemudian ni nak mula masuk dah, nak mula khilaf, nak masuk khilaf dah ni. Dan jika angkat oleh imam akan kepalanya. Angkat-angkat tu daripada rokok, yakni kepada i'tidal. Kepada i'tidal. Baik. Padahal tu manakala lah. Bahasa kita sama sekarang manakala. Manakala ia makmum yang masbuk belum lagi sempurna membaca Fatihahnya.
dia tak habis baca Fatihah lagi. Tak habis baca Fatihah lagi. Jawabnya apa? Lazimlah ia niat mufarakah jua. Ni masalah ni. Ni tengok ni. Ni. Kita dah baca Fatihah. Jika angkat oleh imam akan paling daripada rokok. Imam angkatlah. Sami'allahu liman hamidah. Allah, imam dah angkat kepala i'tidal dah. Tengok. Padahal dia belum lagi sepenuh lagi baca Fatihah. Maksudnya apa? Dia duduk baca Fatihah lagi. Nak sempurna baca, dia duduk baca Fatihah lagi. Tengok. Dia nak buat lagu mana tu? Wajiblah. Lazimlah dekat mana wajib? Tulis itu. Wajiblah. Wajiblah. Atasnya, atas makmum yang masbuk. Wajiblah atasnya. Lazim tu dekat mana wajib Wajiblah atasnya atas makmum yang masbuk. Oleh mufarakah. Kena niat mufarakah. Siapa suruh baca Fatihah sampai habis? Imam dah i'tidal lah. Duduk baca Fatihah lagi. Tapi bukan semua orang tahu hukum ni. Susah juga nak cerita ni. Susah juga kita nak cerita. Kadang-kadang bukan semua orang tahu. Kan benda ni. Wajiblah ni atasnya atau makmum yang masbuk meniat mufarakah. Wajib kena niat mufarakah. Tu dah. Dan habis itu masalah. Ini masalah lain. Dan boleh pula. Dan boleh tu tulis. Dan harus. Boleh tu mana harus. Tulis. Dan harus baginya, bagi makmum yang masbuk pula. Ini jawapan yang kedua. Ustaz, kalau saya tak nak niat mufarakah lagu mana Ustaz? Imam dah i'tidal lah. Boleh dia beri pilihan. Nak niat mufarakah boleh. Ataupun satu. Dan bolehlah. Dan harus. Tulis. Dan harus baginya. Bagi makmum yang masbuk. Tadi. Pula. Oleh mengikut akan imamnya. Oleh mengikut akan imamnya. Hal keadaannya turun sujud. Ditinggalkan rokoknya. Hal keadaannya tu ditinggalkan akan rokoknya. Rokok bagi makmum yang masbuk. Tadi ada dua pilihan. Kita dah baca Fatihah tadi. Sami'allahu liman hamidah. Iyyaka na'budu wa. Lepas tu kita ambil apa tu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tengok imam. Sami'allahu liman hamidah. Nak niat mufarakah ke lagu mana ni? Aku sayang pula sebenarnya jemaah aku ni. Tak mau niat mufarakah. Habis nak buat lagu mana? Terus ikut imam. Kalau imam terus sujud, kita pun terus sujud mengikut imam. Habis tu Ustaz, rokok tak payah ke? Dia kata apa? Terus mengikut imamnya turun sujud. Ditinggalkan rokoknya. Tinggalkan rokok. Habis tu Ustaz, lagu mana tu kita tu? Kalau nak ikut imam juga, maka kena ingat. Tu depan tu ada. Jadi jawapan ni akan datang bawah tu, dia bagi tahu. Bila kita dah ikut imam tu, maka rakaat kita dilarakan. Tak dikira lah. Sebab kita dah habis baca Fatihah tadi. Kita dah habis baca Fatihah tadi. Habis kita tinggalkan rokok kita dengan i'tidal, terus ikut imam sujud. Tu dia. Baik. Maka mafhum. Maka bermula makna yang difaham. Mafhum tu makna yang difaham. Maka bermula makna yang difaham daripada kalam Syekhul Islam. Tulis, siapa Syekhul Islam? Nama dia Syekh Zakaria Al-Ansari.
Syekhul Islam nama dia Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam ni nama dia Syekh Zakaria Al-Ansari. Guru kepada Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan guru kepada Imam Ramli, Shihabur Ramli. Dan juga guru kepada Syekh Khatib Asy-Syarbini. Allahu Akbar. Syekhul Islam nama dia Syekh Zakaria Al-Ansari. Orang Mesir. Saya pernah bagi kubur dia dulu. Dia ni guru kepada Syekh Khatib Syarbini, Syekh Imam Ramli dan juga Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Hebat sakan dia ni, guru dia ni. Tok guru dia ni. Tengok apa tok guru dia nak kata. Tok guru masuk campur dah ni. Maka mafhum, yakni makna yang difaham. Maka bermula makna yang difaham daripada kalam Syekhul Islam. Kalau orang tanya, so Syekhul Islam siapa dia? Syekh Zakaria Al-Ansari. Kalau dalam kitab fiqh, mazhab Syafi'i. Ustaz, Syekhul Islam ada banyak, Ustaz. Memang ada banyak. Syekhul Islam Ibn Taymiyah pun ada. Tapi bukan dalam mazhab kita. Bila sebut dalam fiqh, orang tanya, mazhab Syafi'i kita, Syekhul Islam siapa dia? Syekh Zakaria Al-Ansari. Siapa dia Syekh Zakaria Al-Ansari? Guru kepada Imam Ibn Hajar Al-Haytami, guru kepada Imam Ramli, guru kepada Syekh Khatib Syarbini. Dia ni sakan hebat lah, guru dia ni. Tengok dia kata. Maka mafhum, ini bermula mafhum, yakni makna yang difaham daripada kalam, daripada perkataan Syekhul Islam. Apa perkataannya? Bermula makmum itu. Bermula makmum itu. Apa makmum itu? Makmum yang masbuk. Tulis. Khiyar. Harus baginya. Khiyar tu asal pilih. Harus baginya. Harus baginya bagi. Makmum yang masbuk tadi harus apa? Antara niat mufaraqah dan antara tinggalkan aturan sembahyang dirinya. Apa maksud tinggalkan aturan sembahyang diri dia? Dia begini. Jadi kita dengar tengah berdiri tadi kan. Waladdallin amin. Tengok imam dah i'tidal. Imam nak sujud dah. Kita terus ikut imam. Kita tinggalkan tertib apa? Tertib sembahyang kita tadi apa? Rokok kita tinggal, i'tidal kita tinggal, kita terus rokok dengan imam. Itu dia. Nampak? Itu dia panggil tinggal dan antara tinggalkan aturan sembahyang dirinya, diri bagi makmum yang masbuk. Dan ia makmum yang masbuk tadi mengikut akan imamnya turun sujud. Terus ikut imam turun sujud. Ni. Inilah perkataan yang muktamad. Jadi permasalahan ini akan dijelaskan lagi. Baik, tengok. Jadi permasalahan ni, kena ingat, ni masalah ni sama dengan Hajar Salasiah tanya. Ustaz, tapi masalah tadi dia tanya, depan tu ada lagi ada lagi, tengok. Ni masalah kalau kita duk baca, ni depan ni dia ada masalah depan tu. Masalah masalah apa Hajar Salasiah tanya tadi. Tengok. Baik. Ni dah ada mula khilaf dah. Dan telah cenderung hati. Cenderung ni maksudnya dia nak pergi mana hati dia. Maksudnya bukan maksudnya hati ni gimana, maksudnya condong pegangan dia tu. Tengok. Dan telah cenderung iktimadnya. Ini akan pegangannya. Pegangan Syekhul Islam. Tulis itu. Dan telah cenderung hati akan iktimadnya. Ini akan pegangan. Iktimad ni pegangan. Akan pegangan Syekhul Islam. Siapa dok pegang pendapat Syekhul Islam ni? Ni pakak anak murid dia pegang belaka. Oleh Syekh Ibn Hajar pada 2 syarah.
pada dua syarat irsyad. Dia syarah irsyad ni syarah Fathul Aziz, Fathul Jawad, syarah irsyad karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Tak silap saya ada tu kat rumah ni, ada 4 jilid tak silap. Syarah irsyad Fathul Aziz, Fathul Jawad, minta maaf, Fathul Jawad. Kitab Fathul Jawad karangan Imam Ibn Hajar. Syarah irsyad. Bahawasanya dia kata apa? Adalah dihubungkan, adalah dipersamakan akan masbuk. Tulis itu. Adalah dihubungkan, ini adalah. Saya selalu juga buat macam tu. Dah tambah 1 rakaat lagi bila jadi masbuk. Gitulah. Kalau duk baca, kalau kita tadi tu, kalau masbuk tu tengoklah, kalau sempat ada Tok Manina, kalau tak sempat Tok Manina tu kita kena tambah 1 rakaat lagi lah. Macam tu lah. Tengok. Tengok. Bahawasanya adalah dihubungkan, bahawasanya adalah dipersamakan masbuk. Dipersamakan masbuk. Lepas tu tambah lagi. Dihubungkan, ini dipersamakan masbuk, dihubungkan. Lepas tu orang yang ketinggalan kan. Sebelum orang yang ketinggalan tu tambah sikit ayat. Adalah dihubungkan, adalah dipersamakan masbuk tadi. Seperti, tambah sikit lagi. Seperti orang yang ketinggalan. Yang ni seperti hukum makmum yang ketinggalan. Seperti orang yang ketinggalan, yakni seperti hukum makmum yang ketinggalan dengan uzur. Jadi dia kata ni, perkataan tadi tu, ini hukum ni sama. Sama dengan Syekh Zakat Ansari tadi. Nak boleh pilih boleh, ataupun mufarakah boleh. Tengok. Nak ikut imam boleh, nak mufarakah boleh. Tengok. Kata Syekh Ibn Hajar, dia kata hukum masbuk tadi tu disamakan seperti hukum orang yang ketinggalan dengan uzur. Orang yang ketinggalan dengan uzur. Bukan orang yang tidak ada uzur. Dengan ada uzur. Ketinggalan uzur apa? Ketinggalan uzur. Apa dia? Maka, depan tu dia dah. Apa yang diuzur tu? Maka diuzurkan. Ini maka dimaafkan. Akan ketinggalan makmum yang tadi tu. Hingga 3 rukun yang panjang-panjang. Tu dia. Kata Imam Ibn Hajar. Kata Imam Ibn Hajar, dia kata, dipersamakan orang yang masbuk tadi. Mana? Orang yang masbuk tadi tu. Tapi perkataan dia ni bukan muktamad. Yang muktamad Syekhul Islam tadi. Dia kata dipersamakan masbuk seperti hukum orang yang ketinggalan dengan uzur. Apa dia? Maka diuzurkan, maka dimaafkan akan ketinggalan itu hingga 3 rukun yang panjang-panjang. Jadi gini. Dia kata orang yang masbuk tadi tu, tak apa nak baca Fatihah pun. Dia kata. Sebab apa? Sama dia tu sama seperti orang yang muafiq. Tu dia kata dia. Kena habis baca Fatihah. Tapi kalau Syekhul Islam, Tok Guru dia, kata tak boleh. Tok Guru dia kata kena niat mufarakah ataupun kena terus ikut imam. Lepas terus ikut imam, dia kena ganti 1 rakaat lagi lah. Sebab rakaat ni tak dikira. Tengok. Ni payah ni berbelit sikit ni. Jadi makmum muafiq pula dah. Dia kata hukum dia seperti makmum yang muafiq. Dia kata orang masbuk tadi. Dia kata makmum yang masbuk tadi ni soal. Makmum yang masbuk tadi mana? Yang kata saya langkah tadilah.
Saya langkah tadi. Tak ada orang tegur ni. Tengok naik atas balik tadi. Allah selamat. Lazimlah ia niat mufaraqah jua. Tadi. Lazimlah ia, wajiblah. Atas lagi. Ni atas balik. Allah. Sebab apa ada perkataan itu? Nama kitab tu. Siapa perasan ni? Saya ulang balik yang atas lagi. Bukan yang dan telah cenderung tu. Atas lagi. Nak mohon maaf. Undur diri dah. Berapa dah jam? 9.45 dah. Sikit lagi. Ni dan telah cenderung tu kena berhenti takat tu dulu lah. Tak boleh nak habis juga ini. Kena minggu depan juga baru habis. Diorang nak undur diri dah. Saya terleka juga. Terleka macam mana? Duk baca kitab. Sampai terlangkah sikit. Baik, tengok. Tengok masalah yang atas balik tadi. Ustaz, saya tak ada reference. Nanti lepas. Kitab Musolli tak ada kitab Musolli ni tiap-tiap orang tu kena ada lah. Kat rumah tu kena ada kitab ni. Dia pentingnya kitab yang ada kat rumah ni penting sekali. Kitab Faridah, kitab Musolli, kitab Penawar Bagi Hati. Tak. Saya bukan saya tinggal mendengar tak. Saya terlepas pandang. Baik. Ulang balik. Tengok. Dan jika angkat imam akan kepalanya daripada rokok, yakni kepada i'tidal. Padahal, ni, manakala tadi lah. Tak ada orang tegur saya. Padahal ini manakala ia belum lagi sempurna lagi membaca Fatihahnya. Lazimlah ia niat mufaraqah. Yang wajiblah atas ia niat mufaraqah jua. Seperti ni tak ada ni satu langkah tadi ni. Seperti barang seperti hukum. Seperti barang ini seperti hukum yang diiktimadkan dia, yang dipegangkan akan dia. Iktimad ni pegang. Yang diiktimadkan dia kan barang itu hukum tadi oleh Syekh Ibn Hajar pada Minhajul Qawim. Ini pada kitab Minhajul Qawim. Pada kitab Minhajul Qawim. Tapi kalau kita Nur Ain Abu tu sama. Jadi kena ingat. Kata Imam Ibn Hajar dalam kitab Minhajul Qawim, dia kata wajib niat mufaraqah. Dah tahu nanti orang tu dah i'tidal tadi. Imam dah i'tidal lah. Dia duduk habis baca Fatihah tadi. Kalau ikut kata Imam Ibn Hajar, Minhajul Qawim, kitab Minhajul Qawim, dia kata wajib niat mufaraqah. Satu. Dan Khatib Syarbini pada Mughni. Ini pada kitab Mughni. Syekh Khatib Syarbini ni anak murid bagi Imam iaitu Syekh Zakaria Al-Ansari juga. Dia ni satu lapis. Syekh Khatib Syarbini. Syekh Khatib Syarbini ni ada kisah dia. Dia ada cerita daripada Tok Guru Saleh dulu. Dia teringat ni kita tulis terus lah. Kita cerita terus lah. Syekh Khatib Syarbini nak terkeramat dia ni. Hebat tak hebat ni. Hebat tak hebat Syekh Khatib Syarbini ni. Pada ketika anak dia umur 6 tahun. Anak dia demam kuning. Anak dia demam kuning. Demam teruk dah. Orang kata demam nak mati dah. Memang demam nak mati dah. Satu hari tu, ada orang datang kat rumah dia ketuk pintu. Pam. Syekh Khatib Syarbini kata apa? Orang tu berpakaian putih. Dia ketuk pintu. Syekh Khatib buka, Syekh Khatib apa? Syekh Khatib ni orang ulama. Orang hebat. Dia halau. Mu balik, dia kata. Balik, jangan ambil nyawa anak aku hari ni, dia kata. Dia boleh halau malaikat. Anak dia tengah sakit. Syekh Khatib Syarbini ni. Syekh Khatib Syarbini ni kata ulama fiqah hebat. Nak kata hebat. Ni saya hikayatkan pada guru saya lah. Tuan Guru Saleh. Jadi satu hari tu Syekh Khatib Syarbini tu.
Ada orang datang ketuk pintu. Syekh Khatib Syarbini ni ulama. Tok Wali, dia tahu siapa tu. Dia kata, kau balik. Dia kata, jangan ambil nyawa anak aku hari ni. Dia kata. Balik, dia kata, turun balik. Malaikat turun balik. Allah. Tapi ni semua dalam azali lah. Nak kata takdir Allah Ta'ala. Dia, malaikat turun balik. Ini semua asbab. Asbab tu malaikat kena halau gitu. Balik. Dia kata, mu jangan ambil anak aku hari ni. Dia kata. Anak aku tengah sakit. Jangan ambil. Balik. Allah, nak kata hebat karamah dia. Jadi bila dia suruh balik tu, anak dia sihat lah. Sihat. Malaikat tak datang ambil. Tu tunggu berapa 40 tahun, 30 tahun kata ulama. Barulah malaikat datang ambil anak dia balik. 50 tahun bila dah dia mati dah lah. Nak cerita kata, karamah Syekh Khatib Syarbini ni, sakan tak sakan kitab dia tu, dia boleh halau balik. Saya biasa ngaji kitab dia tu, kitab Iqna' Syekh Khatib Syarbini. Payah ibarat dah. Cakapan dia tu, kalau matan tu, dia boleh tukar balik matan tu, jadi syarah balik. Hebat tak hebat Syekh Khatib Syarbini. Dia ni anak murid bagi Syekh Zakaria Al-Ansari. Allah, hebat dia. Jadi tu cerita dia lah, Syekh Khatib Syarbini. Kalau cerita Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli, kita dah cerita dulu kan, sikit. Ni Syekh Khatib Syarbini. Hebat dia. Allah Akbar. Dia ni anak murid Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam. Dia pun hebat juga ni. Dia kata apa? Dia kata tengok. Dan Khatib Syarbini, yang ni Syekh Khatib Syarbini. Pada Mughni, ini pada kitab Mughni. Dalam kitab Mughni pun begitu juga. Dia kata wajib niat mufarakah juga. Kalau orang yang masalah orang tadi duk habiskan baca Fatihah, dah imam dah nak sujud dah, dia kata orang tu wajib niat mufarakah. Tu dia. Dan Syekh Ramli pada Nihayah. Syekh Ramli pada Nihayah. Pada Syekh Ramli Nihayah, saya ni gini kat hati. Saya memang ada kelainan tu. Kelainan macam mana? Saya menjaga cakapan kitab tu, saya mengikut guru. Jadi oleh akan tu semua tambahan saya tu. Tak ada dalam kitab. Tapi kita baca tu mengikut kaedah nahu. Kaedah nahu. Maknanya tertib saya baca tu, saya cermat betul lah. Baik, tengok. Dan Syekh Ramli, Syihabur Ramli, Nihayah. Yang ni pada kitab Nihayatul Muhtaj. Kitab Nihayatul Muhtaj. Saya ada kitab dia. Kitab Nihayah Imam Ramli. Bapak dia alim. Dia bapak dengan anak alim. Walid Ramli, bapak dia. Lepas tu sunat kita bubuh nama anak tu kadang-kadang ambil pada tok ke ataupun tok ke moyang ke, tak sunat kita bubuh nama yang sama balik. Sunat bubuh nama yang sama balik pada anak. Tapi sunat tu ambil pada nama tok ataupun bukan nama bapak, ambil nama tok ataupun nama moyang dan sebagainya lah. Keturunan. Baik. Habis itu. Dan berlaku oleh Syekhul Islam. Ni kita baca tadi. Kita ikut Tok Guru dia. Dan berlaku oleh Syekhul Islam bahawasanya ia tiada lazim mufarakah. Tak wajib niat mufarakah. Tak wajib. Dan boleh pula mengikut imamnya turun sujud. Ditinggalkan rongkoknya. Jadi kalau ikut Syekhul Islam, kita ikut Tok Guru dia lah. Kita ikut Tok Guru dia lah. Syekhul Islam kata, memanglah kata Imam Syekh Khatib Syarbini, Imam Ibn Hajar dalam kitab Minhajul Qawim, Imam Ramli kitab Nihayah, mereka kata wajib niat mufarakah. Tapi mengikut perkataan guru dia, nanti dulu. Anak murid aku ni nanti dulu. Niat mufarakah pun boleh, tapi satu lagi boleh bagi pilihan. Kalau nak ikut imam pun boleh, tak ada masalah. Tapi lepas tu ganti dah satu rakaat lagi. Tu dia. Menang ke Tok Guru lah. Habis itu. Dan telah cenderung iktimadnya. Ini panjang lagi. Ini minggu depan kita habis insya-Allah. Minggu depan kita khatam kitab kita. Ini tak boleh khatam. Sebab ada orang undur ni lagi pun masalah payah pula.
Masalah apa? Payah. Saya ingat masalah senang. Bagi saya nampak senang, rupanya bagi payah lagi. Tak apalah. Kita sambung minggu depan. Tak ada masalah pun. Kita baca ni, kita nak bagi faham. Kita nak bagi faham betul-betul. Okey, tolong tanda. Dan telah cenderung iktimadnya. Jadi nampak letih masalah hari ni. Letih masalah kita belajar ini letih. Jadi saya ingat nak buka kitab sujud sahwi tu. Tengok jam kau apa Ustaz. Pukul 10 dah. Nampak arah tak ada gaya kita nak baca tu. Sujud sahwi tu, dia kena baca lebih kurang sejam setengah lagi. Memang perbahasan pun panjang sujud sahwi ni. Tak apalah. Tok Ustaz tak gaduh madalah kita. Kita sambung nantilah. Kita sambung nanti minggu depan. Minggu depan kita habiskan kitab ni. Lepas tu kita buat conclusion. Kita buat bukan reference kita buat revision. Kita buat revision, murajaah. Bahasa Arab panggil murajaah. Lepas tu barulah kita buka kitab yang lain. Boleh hari ni pun payah dah masalah. Jadi cerita-cerita ulama tu kita tolong simpan lah. Kalau tanya Syekh Khatib Syabini ni cerita dia lagu mana, Syekh Khatib Syabini ni kitab dia saya ada ni. Kitab dia ni ada. Ni. Ini kitab Iqna' ni saya mengaji dulu. Sampai hilang tulisan dah. Ini kitab Syekh Khatib Syabini. Kitab Syekh Khatib Syabini. Dulu duk mengaji macam ni lah. Kitab dia. Kitab Syekh Khatib Syabini. Juzuk 2. Dia ada 4 juzuk saya mengaji tu. Kitab Iqna'. Baru ni Mufti Dr. Luqman duk baca apa? Duk baca satu masa kan. Dia baca kitab Iqna'. Itu Syekh Khatib Syabini tu. Syekh Khatib Syabini. Payah kitab tu pun dia tak teruskan. Kitab dia payah kitab ni. Kalau tok guru di pondok ni kitab ni klik mata dia senang je. Tapi dia punya percakapan payah. Saya banyak rujuk kitab Syekh Khatib Syabini ni. Allah, teringat jugalah Tok Guru Haji Saleh duk cerita tu, sampai sekarang saya duk ingat alhamdulillah. Berkat Tok Guru Haji Saleh duk mengajar saya tu, saya boleh ingat alhamdulillah apa yang Tok Guru cerita hikayat, nama-nama guru, nama-nama sejarah kan. Jadi ulama-ulama dulu, waliullah dulu dia karamah. Dengan malaikat dia boleh halau balik. Hebat tak hebat Allah hebat. Kita siapa nak halau malaikat, orang nak ambil nyawa. Malaikat maut nak datang maut, nak ambil nyawa. Dia boleh halau gitu dah. Allah hebat Syekh Khatib Syabini Tapi dia backhand, dia jenis orang garang. Syekh Khatib Syabini ni jenis garang dia. Dia halau gitu je. Habis itu. Baik, insya-Allah minggu depan kita jumpa lagi perbahasan kita ni insya-Allah. Sikit lagi nak habis dah, tak lama dah. Jangan pening-pening kepala, rehat-rehatkan kepala. Kita bersyukur kepada Allah Taala dapat kita belajar kitab macam ni. Sebab tak ada zaman sekarang nak belajar kitab macam ni pun payah. Saya memang minat mengajar kitab-kitab macam ni sebab ada keberkatan dari ulama dulu. Baik. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya ataupun tersalah daripada cakapan saya. Tolong tegurlah. Jadi sekadar itu saja. Yang baik itu datang dari Allah SWT dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.